Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kecerdasan fikiran, kelapangan hati dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-64 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yang bermaksud, dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu, yakni bakhil. Tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, nikmat dan kurnianya luas melimpah-limpah. Ia limpahkan sebagaimana yang ia kehendaki. Dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur. Dan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi. Sedangkan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam telah kita lihat pentafsiran ayat ini daripada awal sehinggalah pada frasa yang berbunyi wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dalam frasa ini Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita tentang apa yang Allah telah tentukan pada puak-puak atau kumpulan-kumpulan Yahudi yang banyak itu. Dan perkataan bainahum itu adalah merujuk kepada golongan ataupun kumpulan-kumpulan Yahudi yang pelbagai. Sementara kalimah al-adawah membawa maksud permusuhan yang zahir, yang jelas. Adapun al-baghdha merujuk kepada kebencian yang bersarang di dalam hati seseorang. Kedua-dua kalimah ini walaupun mempunyai makna yang berbeza, tetapi kedua-duanya biasanya berlaku seiring. Bermaksud permusuhan dan kebencian itu biasanya berlaku serentak dan akan dialami kedua-duanya atau akan dilakukan kedua-duanya oleh
kumpulan ataupun orang perseorangan dalam masa yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Frasa ini bermaksud Allah telah mencampakkan, wa alqaina, kami telah mencampakkan membawa maksud kami telah jadikan ia suatu yang ditimpakan secara berterusan ke atas kumpulan-kumpulan Yahudi yang banyak itu, iaitu al-adawatah wal baghdha, permusuhan yang berpanjangan dan kebencian yang berterusan. Dan kita dapat lihat bagaimana mereka sentiasa bertelagah dalam pendirian mereka dan tindak tanduk mereka. Setiap kumpulan akan menyelar kelemahan kumpulan yang lain, dan begitulah sebaliknya. Dan ia adalah suatu hakikat yang akan terus menerus berlaku sehingga hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya bahawa bagaimana kita hendak memahami ayat ini dan hubungannya dengan ayat sebelumnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa orang Yahudi itu antara sifat mereka ialah mereka menafikan atau mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun telah zahir ataupun telah jelas dalil-dalil berkenaan dengannya, semata-mata kerana mereka dengki, kerana mereka diselaputi rasa hasad yang bersangatan, dan juga disebabkan kerana mereka cintakan kemasyhuran, cintakan harta, cintakan kemegahan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa apabila mereka mementingkan dunia berbanding akhirat, maka tidaklah menjadi suatu perkara yang pelik apabila Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah haramkan mereka memperoleh kebahagiaan dalam beragama, begitu juga Allah haramkan mereka kebahagiaan dalam keduniaan. Kerana setiap kumpulan dalam kalangan Yahudi itu sentiasa berdegil dan sentiasa bermusuh dengan kumpulan-kumpulan yang lain, maka ia akan menjadi faktor permusuhan dan kebencian yang berterusan sehinggalah hari kiamat. Al-Imam Syekh Said Tantawi menyatakan, sekiranya ada orang mengatakan perkara ini juga berlaku terhadap kumpulan-kumpulan orang Islam, bagaimana kita boleh menjadikan ia sebagai suatu kelemahan terhadap Ahlul Kitab, khususnya Yahudi, sehingga mereka dihina ataupun sehingga mereka dianggap suatu kelemahan terhadap mereka? Maka kita jawab bahawa perpecahan yang berlaku di dalam umat Islam itu hanya berlaku setelah zaman kenabian, asrun nubuwah, dan juga setelah zaman sahabat dan tabi'in. Adapun pada permulaan Islam, ia tidaklah berlaku seperti mana berlaku sekarang. Tidak seperti mana golongan Yahudi, mereka telah pun berpecah sejak asal lagi sehingga ke hari ini, bahkan sehingga bila-bila. Maka ia merupakan suatu perkara yang mengaibkan bila dinisbahkan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyatakan lagi, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali golongan Yahudi itu berusaha untuk menimbulkan ketegangan dan peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, setiap kali mereka cuba untuk membuat konspirasi terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka lakukan demikian, Allah memusnahkan perancangan mereka. Allah menggagalkan konspirasi mereka. Allah mencampakkan rasa takut dan gentar di dalam hati-hati mereka. Dan Allah menggunakan bahasa perlambangan di dalam ayat ini, iaitu Allah menggunakan perkataan naron lil harbi. Setiap kali mereka cuba menyalakan api peperangan, kerana perkataan api peperangan itu digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan suatu usaha yang bersungguh-sungguh untuk memastikan akan berlakunya perang antara satu puak dengan puak yang lain.
Dan seterusnya Allah menyatakan lagi, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Sebagai suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menyimpulkan apa yang dilakukan atau memberi kesimpulan terhadap perlakuan golongan Yahudi itu, iaitu sesungguhnya keadaan Yahudi tersebut, walaupun mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan atau untuk mendatangkan keburukan terhadap Islam, terhadap umat Islam, dan mereka bersungguh-sungguh untuk mendatangkan keburukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan cara mulakan pelbagai fitnah, dengan cara membangkitkan rasa cemburu, rasa iri hati manusia terhadap Islam. Dan ini jelas dapat kita lihat dalam suasana hari ini dengan fenomena Islamofobia yang sengaja dicetuskan oleh Barat semata-mata untuk menjauhkan umat manusia daripada Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mahukan Islam itu tersebar, mahukan Islam itu dianuti oleh umat manusia. Apa yang mereka usahakan itu tetap menemui kegagalan. Akibatnya bukan Islam yang semakin dijauhi, tetapi Islam semakin ramai dianuti oleh umat manusia sehinggalah ke hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan lagi, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka atau Allah benci kepada orang yang melakukan fasad, melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini golongan Yahudi, apabila mereka lebih suka menyebabkan keburukan, lebih suka untuk membawa kepada mudarat, kerana mereka mengutamakan sesuatu yang sesat daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengutamakan keburukan berbanding kebaikan. Maka kita dapat lihat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana ayat ini dengan jelas menyanggah dakwaan Yahudi, menyanggah kebatilan dakwaan Yahudi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bakhil, Allah taala itu kedekut. Maka Allah menyanggah dengan jelas dalam ayat ini bahawa bukan sahaja Allah itu tidak kedekut, tetapi perbuatan mereka, perbuatan Yahudi yang menisbahkan sifat itu yang tidak layak bagi Allah sebagai pemberi rezeki, itu juga suatu perkara yang akibatnya membawa kepada terlaknatnya mereka. Dan kita telah sentuh banyak ayat berkenaan dengan laknat, iaitu telah diusir, dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan mereka, kata-kata mereka yang tidak selayaknya dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah lah Tuhan yang Maha Pemberi, Maha melimpahkan segala nikmat kepada semua manusia. Dan ayat ini juga mendedahkan kepada kita beberapa sudut yang sangat negatif yang berpunca daripada golongan Yahudi. Bukan sahaja kata-kata mereka tadi, tetapi lebih daripada itu kedegilan mereka, lebih daripada itu hasad mereka terhadap umat Islam, terhadap Rasul Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua itu adalah membuktikan betapa mereka berhak untuk dilaknat Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk ditimpakan bala oleh Allah dalam bentuk perpecahan di antara mereka yang tidak berkesudahan sehinggalah hari kiamat, kerana mereka adalah kaum yang sentiasa membawa kepada fasad, kepada keburukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menjauhkan umat Islam daripada mempunyai sifat seperti mana sifat golongan Yahudi ini, supaya kita tidak akan ditimpa seperti mana Allah timpakan kepada golongan Yahudi, berupa laknat yang sama sekali akan membawa kepada keburukan di dunia, apatah lagi keburukan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.